Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Al-Hana binti Wan Muhammad Syafi. Okay, saya akan terangkan tentang fiqhul ibadat yang bertajuk Salatul Aidain wa Salatul Kusuf wal Kusuf. Baik, Salatul Aidain di sini iaitu Salatul Aidul Fitri wa Salatul Aidul Adha. Okay, makna al-Aid, al-Aid huwa mushtaqun min al-Aud, فذلك إما لتكرره كل عام أو لعود السرور بعوده أو لكثرة بعوائد الله فيه على العباد. Okay. Perkataan al-Aid itu dengan asalnya dengan makna dari perkataan al-Aud, iaitu kembali. Okay. Ini dinamakan demikian kerana ini dinamakan demikian kerana disebabkan itu perulangan atau kembalinya pada setiap tahun, atau juga disebabkan kegembiraan atau perayaan kembali timbul dengan kembalinya pada hari tersebut. Dan juga disebabkan terlalu banyak nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut kepada hamba-hambanya. Kemudian zaman masyru'iyatuha, tarikh mula disyariatkan bagi kedua solat hari raya ini, itu disyariatkan pada tahun kedua selepas hijrah. Dan solat hari raya pertama didirikan oleh Rasulullah SAW, iaitu solat hari raya puasa, iaitu pada tahun kedua hijrah. Kemudian dalil pensyariatan bagi kedua solat hari raya tersebut itu seperti mana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Kawthar ayat 2 yang bermaksud, oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban. Para ulama berkata yang dimaksudkan dengan perintah solat dalam ayat tadi iaitu solat hari raya haji. Kemudian hukum bagi solat al-Aid. Hukum solat itu sunat muakkad. Ini kerana Rasulullah SAW tak pernah meninggalkan solat raya tersebut, sunat tersebut, semenjak pensyariatan berlaku sehinggalah baginda SAW diwafatkan. Dan seterusnya dilakukan secara berterusan, iaitu disambung oleh para sahabat radhiyallahu anhu selepas kewafatan baginda. Dan solat hari raya ini dituntut supaya dilakukan secara berjemaah. Seperti mana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, walau bagaimanapun solat secara bersendirian, secara bersendirian juga diterima. Tuntutan solat hari raya ini dilakukan merangkumi bagi semua mukallaf, sama ada lelaki maupun perempuan, dan juga orang bermukim ataupun musafir, dan orang merdeka dan juga hamba. Melainkan perempuan, bagi perempuan yang berperhiasan atau yang boleh menimbulkan fitnah, maka dia perlulah solat di rumah. Dalil yang menunjukkan bahawa solat bagi kedua hari raya ini tidak diwajibkan, itu jawapan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bertanya tentang solat yang difardukan, dan Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, 5 waktu solat sehari semalam. Kemudian sahabat tersebut bertanya, adakah diwajibkan ke atas aku selain 5 waktu tersebut? Rasulullah SAW menjawab, tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Seterusnya kita masuk pada waktu
Bila waktu bagi solat sunat hari raya? Waktu solat sunat hari raya itu bermula dengan terbitnya matahari hingga gelincirnya matahari. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya perkara pertama yang kita mulakan pada hari kita ini ialah kita mendirikan sembahyang. Perkara pertama yang berlaku pada setiap hari itu terbitnya fajar, sedangkan waktu tersebut disibukkan dengan solatnya subuh, iaitu sebelum terbit matahari, dan dengan solat zuhur selepas gelincirnya matahari. Dan waktunya yang lebih afdal, iaitu ketika mana matahari naik. Ini kerana itulah waktu yang selalu didirikan sembahyang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaifiyatuha, cara bagaimana solat duha hari raya mempunyai 2 rakaat, iaitu dimulakan dengan takbiratul ihram, kemudian dengan bacaan al-iftitah, dan disertakan dengan takbir sebanyak 7 kali dalam keadaan mengangkat kedua tangan sehingga bersetentang dengan dua bahunya seperti mana takbiratul ihram. Ketujuh takbir itu perlu dipisahkan dengan antara satu sama lain dengan satu ayat, iaitu ayat yang sederhana, dan disunatkan membaca tasbih, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian disambung dengan bacaan isti'azah dan bacaan al-fatihah serta baca dengan bersamanya itu satu surah atau beberapa ayat pilihan. Apabila berdiri untuk bagi rakaat yang kedua, perlulah bertakbir sebanyak 5 kali, dan ini tidak termasuk dengan takbir yang dilafaz ketika mana bangun sebelum memulakan bacaan. Dan di antara kelima takbir tersebut perlulah juga dipisahkan dengan antara satu sama lain dengan beberapa ayat pilihan seperti mana yang tadi. Kemudian bagi kesemua takbir tambahan itu tadi merupakan sunat. Jika terlupa melakukannya atau terus baca Fatihah, dan maka itu tidak perlu untuk mengulanginya semula dan solat itu tetap sah. Kemudian kita masuk pada khutbah hari raya. Khutbah hari raya ini disunatkan berkhutbah dengan 2 khutbah selepas selesai solat tersebut. Di sini saya akan sebutkan 3 perkara. Yang pertama iaitu perlulah dilakukan selepas solatnya hari raya. Khutbah bagi hari raya ini berbeza dengan khutbah hari Jumaat, kerana mengikut apa yang dilakukan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bersembahyang 2 hari raya sebelum berkhutbah. Kemudian dalam hadis Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya puasa dan haji. Lalu baginda solat kemudian berkhutbah. Di sini menunjukkan sekiranya khutbah didahulukan daripada solat
maka ia tidak diambil kira. Kemudian semua rukun dua khutbah Jumaat dan sunat-sunatnya sama seperti sama juga bagi khutbah hari raya. Dan yang ketiga iaitu khutbah yang pertama sunat dimulakan dengan 9 kali takbir dan khutbah kedua dengan 7 kali takbir. Seperti mana dalam hadis Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, menurut sunnah khutbah dibuka dengan 9 kali takbir berturut-turut dan khutbah kedua dengan 7 kali takbir berturut-turut. Kemudian di mana kita perlu solat hari raya. Tempat solatnya hari raya semestinya di masjid atau padang, di mana tempat yang luas dan mampu memuatkan semua orang yang sembahyang. Jika kedua-duanya itu jika kedua-duanya boleh dilakukan atau ada, maka lebih afdal kita memilih masjid lah. Kerana ia kemuliaannya lebih daripada tempat yang lain. Seseorang Muslim apabila bersembahyang dalam masjid, dia bukan sahaja dapat pahala beribadat, bahkan dia juga mendapat pahala iktikaf di dalamnya. Mengenai Nabi SAW pernah bersembahyang di padang pasir. Ia disebabkan sempit, ketiadaan ruang di masjid untuk menampung orang ramai ketika itu. Ini disebabkan sebagaimana yang telah saya sebut tadi, solat hari raya ini dituntut ke atas semua golongan lelaki maupun perempuan dan juga bagi semua orang mukallaf. Seterusnya bertakbir pada hari raya. Disunatkan bertakbir itu bagi bukan jemaah haji lah. Itu bermula daripada tenggelam matahari pada malam kedua hari raya di rumah, di jalan raya, masjid dan pasar dengan suara yang tinggi sehinggalah imam bertakbiratul ihram untuk solat hari raya. Seterusnya lafaz takbir iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kemudian terdapat beberapa adab yang perlu yang terdapat pada hari raya. Ia ada 5. Yang pertama iaitu yang bagi mendirikannya perlulah mandi dan memakai wangi-wangian serta memakai pakaian yang terbaru sebagaimana dalam bab solat Jumaat. Dan yang kedua, disunatkan kepada orang ramai supaya datang awal ke masjid di pagi hari raya. Dan yang ketiga, pada hari raya puasa kita disunatkan makan sedikit sebelum keluar untuk solat. Manakala pada hari raya haji disunatkan menahan diri daripada makan sehingga kembali daripada solat. Dan yang seterusnya itu yang keempat, disunatkan pergi ke tempat solat, itu masjid atau musolla atau di padang, iaitu melalui satu jalan dan kembali melalui satu jalan yang lain. Dan yang terakhir itu makruh bagi imam melakukan solat sunat sebelum solat sunat hari raya dan manakala tidak dimakruhkan bagi orang lain melakukannya.
iaitu melakukannya selepas terbit matahari. Seterusnya kita masuk pada tajuk yang kedua, iaitu Salatul Kusuf wal Kusuf. Al-Kusuf di sini iaitu gerhana matahari, dan Al-Khusuf iaitu gerhana bulan. At-ta'rif bihima wa zaman masyru'iyatuha. تطلق كلمة الكسوف لغة على احتجاب ضوء الشمس احتجابا جزئيا أو كليا، وتطلق كلمة الخسوف على احتجاب نور القمر جزئيا أو كليا، ويجوز إطلاق كل من الكلمتين على كل من المعنيين. Makna bagi kusuf dan kusuf. Makna bagi kusuf dan kusuf itu pada bahasa ia digunakan ketika cahaya matahari terlindung. Ini bagi kusuf, makna bagi kusuf itu terlindung sama ada sebahagiannya atau kesemuanya. Dan al-khusuf pula iaitu gerhana bulan, iaitu digunakan ketika mana cahaya bulan terlindung sama ada sebahagian atau kesemuanya. Walau bagaimanapun, kedua-dua kalimah ini boleh digunakan dengan makna gerhana matahari dan gerhana bulan. Solat gerhana matahari dan bulan ini disyariatkan dengan tujuan supaya orang Islam kembali dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla agar dihilangkan bala dan dikembalikan cahaya. Seterusnya masa pensyariatan bagi solat kedua gerhana ini iaitu pada tahun kedua Hijrah, manakala solat gerhana bulan pula disyariatkan pada tahun kelima Hijrah. Seterusnya hukmuha wa kaifiyatuha, hukum bagi solat kedua ini. Hukum bagi solat gerhana iaitu sunat muakkad kerana sabda Nabi SAW seperti mana yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah Ta'ala, dan kedua-duanya tidak gerhana disebabkan kematian seseorang dan kerana hidupnya seseorang. Oleh itu apabila kamu melihat gerhana berlaku, maka solatlah dan berdoalah sehingga hilang apa yang berlaku itu, apa yang menimpa dan menimpa kamu itu bala kegelapan. Juga kerana Rasulullah SAW juga melakukan seperti yang disebut, iaitu perintah solat dalam hadis tadi tidak ditafsirkan dengan makna wajib berdasarkan hadis lain, di mana dalam hadis Bukhari dan Muslim yang bermaksud seorang Badui bertanya Nabi SAW tentang solat 5 waktu, kemudian dia berkata, adakah lagi sembahyang wajib ke atasku selain itu? Rasulullah SAW menjawab, tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Solat gerhana matahari dan bulan ini sunat dilakukan secara berjemaah dan diseru, itu dipanggil ketika mana hendak mendirikannya dengan kalimah solatul jamaah. Itu solat yang menghimpunkan. Seterusnya cara mendirikan solat gerhana. Solat gerhana matahari dan bulan itu mempunyai 2 rakaat. Dan juga orang yang melakukan itu perlulah berniat solat gerhana matahari atau solat gerhana bulan. Kemudian solat gerhana pula ada 2 cara, iaitu tahap
dua cara. Okey. Itu cara pertama. Itu dilakukan pada setiap rakaat dengan 2 kali berdiri dan 2 kali membaca Fatihah dan ayat pilihan, serta 2 kali rukuk tanpa memanjangkannya, iaitu berdiri dan membaca dan rukuk, kemudian berdiri dan membaca dan rukuk, itu berulang kali. Dan sah bagi solat gerhana jika didirikan 2 rakaat dengan 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk seperti solat hari Jumaat. Tetapi dia dianggap telah meninggalkan fadilat solat gerhana tersebut kerana ia berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian cara yang kedua iaitu cara yang lebih sempurna, dan ia dilakukan pada setiap rakaat dengan 2 kali berdiri, dan pada setiap kali berdiri itu dibaca dengan bacaan yang panjang, dibaca selepas Fatihah, iaitu surah Al-Baqarah atau surah-surah lain yang sama panjangnya dengan panjangnya pada berdiri kali pertama di rakaat yang pertama. Untuk berdiri kali kedua itu di rakaat pertama dan dibaca dengan ayat yang menyamai dengan 200 ayat. Manakala bacaan ketika berdiri kali pertama di rakaat kedua itu sekadar 150 ayat, dan bacaan ketika berdiri kali kedua di rakaat kedua itu dengan bacaan yang menyamai 150 ayat, dan bacaan ketika berdiri kali kedua itu di rakaat kedua iaitu dengan bacaan yang menyamai 100 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian apabila rukuk maka dipanjangkannya sehingga menyamai lebih kurang dengan bacaan 100 ayat. Itu rukuk kedua dipanjangkan sekadar 80 ayat, rukuk ketiga sekadar 70 ayat, dan yang rukuk keempat itu sekadar 50 ayat. Apabila solat telah sempurna, maka imam bangun berkhutbah dengan 2 khutbah, dan rukun-rukun dan syarat-syarat perlulah sama ada dengan 2 khutbah Jumaat dengan mendorong orang ramai supaya bertaubat dan melakukan kebaikan, serta memberi ingatan agar tidak lalai dan terpedaya. Solat gerhana ini tiada qada. Apabila seseorang itu luput waktu solat gerhana matahari atau bulan, atau matahari atau bulan itu telah muncul sepenuhnya, maka sebelum solat didirikan maka dia tidak perlu atau tidak dituntut untuk mengqada solatnya. Ini kerana solat gerhana merupakan solat yang disertai dengan sebab-sebab yang tertentu. Apabila sebab tertentu hilang, maka luputlah tuntutan mendirikannya. Gerhana matahari atau bulan dikira berakhir apabila matahari atau bulan muncul sepenuhnya. Dan yang terakhir itu mandi bagi solat gerhana. Ia disunatkan mandi bagi mendirikan solat gerhana matahari dan bulan. Mandi tersebut boleh dilakukan sebelum menunaikan solat bagi keduanya, sebagaimana mandi untuk solat hari Jumaat. Dan ini kerana solat bagi kedua solat gerhana ini mempunyai maksud yang sama dengan solat Jumaat, itu dari segi berhimpun dan disunatkan berjemaah. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.